Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan kata haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan Khasut Surau, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi kita diizinkan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, insya-Allah merupakan saham kemenangan pada kita semua ketika kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk tazkirah ataupun ceramah jemputan, kita tazkirah setengah jam dan selebihnya jawab soalan. Kalau yang belum tulis soalan boleh hantarlah. Jadi sinonim sesuai dengan bulan Rejab, kita ambil faham sedikit tentang sekelumit daripada kisah yang berlaku pada peristiwa besar Isra' dan Mi'raj. Isra' maksudnya berjalan, yakni dibawa berjalan daripada Mekah ke Palestin, itu Isra'. Kita sebut Isra' Mi'raj, biar kita faham Isra' Mi'raj. Haji umrah, benda haji benda umrah, haji lain, umrah lain, tapi ada kaitan. Maka Isra' ialah perjalanan Nabi SAW dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, Makkah, Masjid Haram lah, Masjidil Aqsa di Palestin, itu panggil Isra'. Mi'raj ini maknanya naik, ataupun laluan naik atau tangga di segi lugah. Mi'raj maknanya tempat naik daripada Palestin naik ke langit. Langit ni hak kita tengok tu bukan langit, nampak? Kita tengok bukan langit. Yang nampak langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nampak langit, kita tak nampak langit. Siang hari kita lenggak tengok biru, tu bukan langit. Kenapa tak nampak? Tak ada ke langit? Ada, tapi terlalu jauh tak nampak. Maknanya kalau jauh sangat tak nampak. Penglihatan kita ni ada sempadan, ada batas. Jadi langit yang pertama tu, itulah yang dikatakan langit yang kalau kita tengok tak nampak, jauhnya langit pertama ni. Siapa buat ni? Allah buat. Cerita-cerita ni, tak Isra' Mi'raj ke, kisah perang Badar ke apa semua, supaya kita mantapkan iman kita, khokhmah. Itu tujuan ni. Sebab tu orang ulang-ulang nak tahu buat cerita-cerita sama ya. Mari untuk buku kapung mana pun Isra' Mi'raj cerita sama, supaya kita zadathum imana, makin kemah iman kita, makin bertambah. Benda yang sama, makin mantap. Siapa yang buat? Allah yang buat. Sumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyahaja nak mencipta langit, lalu diciptakan langit itu dengan kudratnya 7 keping. Lapis yang pertama ni lapis yang pertama, bawah ni lah segala cakrawala. Ni bumi, atas pada bumi ni segala-galanya, dengan matahari, dengan planet, sistem suria kita, sistem galaksi lain, apa saja yang disebut. Tengok dalam internet, dalam YouTube, macam-macam ada black hole dan sebagainya. Semua tu di bawah langit yang pertama. Langit pertama ni tak dang, kita tak nampak, jauh sangat. Dah tu warna biru, bukan langit kan. Kita pergi di Mekah biru kok, kita pergi di Argentina biru kok. Itu bukan, itu biasang cahaya saja. Dia bukan langit.
Macam kita naik di hotel lah, kita sewa hotel, kalau tekak 1 dah apa lagi. Kita naik tekak 5 ke atas, tekak 10, kita tengok kolam rendang bawah. Biru air. Jadi dia kata ke anak dia, adik dia cedok air sekelas hak biru, kolam-kolam. Anak dia pergi cedok warna air putih. Marah je dia kata, hak biru tu. Faham lagi? Boleh tak cedok biru? Tak boleh. Mu pergi kolam mana pun biru ke kalau kuning air? Biru itu biasa cahaya panggil. Faham lagi? Nampak? Mu nak ambil putih apa cerah pada mati dalam lih. Begitulah jauhnya langit ini. Bila jauhnya langit, hebatnya Allah. Hak pertama tu dak dang kita nak tahu kata nak naik. Jauhnya. Maka naik ke langit, Allah juga yang bawa berjalan. Bukan kuasa kita, kerana kita ni lemah. Lemah kita. Kekuatan manusia ni lebih kat lain tak ada kekuatan. Iaitu pada akal. Inilah yang jadi kita lebih pada gunung, pada bintang, pada planet lebih kita. Pada segala jenis hayawan, daripada malaikat, jin, lebih kita ku akal. Kalau ikut kedengar Allah. Kita nak berlomba lari kuda 80 km sejam. Kuda. Kucing kapung, kucing biasa tu lah. Kalau dia berambak, sekarang tengok rekod baru ni 60 km sejam. Bukan kucing lumba. Kucing biasa berambak berlari lah kapung bawah meja tu. 60 km sejam. Rekod lama 49. Pelari paling laju dalam dunia nama dia? Usain Bolt. Usain untuk laut, Bolt untuk laut lah. Usain untuk laut, Usain Bolt. 42 km sejam rekod dunia. 100 meter 9.68 saat. Kita 9 minit, dia 9.68 saat. Tapi kalau kucing kampung, kalau kita dengar, kalau tarik tali dengan kuda, orang yang kakuh hak jenis kata dia panggil stronger man in the world. Now orang seekor kuda. Faham? Seekor kuda 6 orang, seri. Kalau tubuh gini 60 orang. Nampak? Tubuh macam ikan layu ini 60 orang. Nak lihat teranding bahan ni kuda. Itu belum gajah lagi tau. Itu. Jadi kita menang di akal. Boleh buat komputer, boleh buat laptop, boleh buat benda smartphone apa semua. Mana ada beruk boleh buat laptop. Faham lagi? Itu. Semua tu Allah buat lagi. Bijak manusia pun Allah buat, hebat gunung ganang, binatang, jin apa semua pun Allah buat. Jadi yang dalam kisah Nabi Sulaiman, seorang wali Allah, seorang hamba Allah yang boleh alih istana Ratu Balqis itu bukan dengan kedia, dengan ilham, gunakan akal. Baik. Naik ke langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak ada seorang naik. Takut ada orang tambah cerita Sayyidina Abu Bakar naik kot separuh, pelawak tombok faham lagi. Jadi kita kasih kat Abu Bakar tapi jangan sampai pelawak. Nabi naik seorang ditemani oleh ketua segala malaikat Jibril alaihi salam. Ada orang tanya, Ustaz, Jibril buat ambil ni? Dah tukar dia sampai wahyu? Nabi tak ada dah. Dah ni buat ambil. Tak ada kerja tanya. Kalau ditanya hukum ikhwat hakiki, derang bila guna, derang mislaim, dia tak kira buat ngaji Quran. Dia nak tahu Jibril ni buat benda hari ni. Ini hari Ahad. Faham lagi? Jawabnya dalam Quran, wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas dalam Quran jawab dah. Malaikat sentiasa duk buat apa yang Allah suruh. Jadi kalau mu tanya Jibril dah buat benda sekarang, Jibril sekarang sedang buat apa yang Allah suruh. Tu lagi. Dah kita nak tahu apa? Nak tahu kan anak mu rumah dah tahu apa benda. Jibril anak mu kan Jibril. Faham tak? Kalau nampak cokoh kita mari surah dah tahu dah dia buat benda rumah. Faham? Apatah lagi malaikat yang duduk dalam alam malakut alam ghaib. Maka Jibril temang. Yang naik ni ialah pemimpin kita.
Tu hebat. Lepas tu kita kena sedar kita pemimpin paling besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa bangga dia boleh naik Buraj daripada Mekah ke Palestin. Kita kena rasa bangga, kena berasa hebat. Pemimpin kita naik Buraj. Kerana Buraj ini orang tak boleh naik. Yang boleh naik yang dilantik menjadi rasul. Nampak? Kalau kereta BSD, kereta Hyundai Corp, tu pemimpin mana boleh naik? Esko naik Hyundai Corp kan, tengok belakang. Tu orang lain boleh beli. Guru besar pecing boleh beli. Mercedes 100,000 pemimpin lain boleh naik. Pemimpin Afrika boleh naik. Orang tak pemimpin boleh naik. Kalau dia ada duit beli. Burak tak boleh. Bila Nabi nak naik je gelepar. Gelepar tu lah, kokah tak mau naik. Macam kuda kan. Nabi kata dia seperti kuda. Seperti tu tamsil, bukan sama. Faham? Supaya kita nampak mudah. Binatang takut macam bewok ke, takut macam katu ke. Burak seperti kuda. Kecil pada kuda, besar pada bara. Bara ni kuda kita duduk naik batu buruk tu. Itu bara tu. Faham? Kuda teruk tinggi tu. Dia tengah-tengah. Jadi dia kuda, kalau kuda hak liar, orang nak naik dia gelepar. Jadi gelepar. Lalu Jibril alaihissalam sebut nama pemimpin kita ini Nabi Muhammad SAW. Sebut dengar nama Nabi Muhammad, diam Buraq, boleh naik. Kerana apa? Kerana selain daripada Nabi tak boleh naik. Presiden agung tak boleh naik. Itu hebat tak pemimpin kita? Hebat. Kita duduk rasa atas dunia lebih. Ekor juga duduk punggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin sekalian umat manusia. Faham? Kalau biding ni pemimpin mereka. Kenapa benda dia? Biding ya? Biding presiden Amerika ya. Dia masuk Mexico, dia tak pemimpin. Dia pergi ke utara ke Kanada, dia tidak pemimpin. Putin botol susu. Presiden Rusia dia pergi ke tenggara Rusia, masuk dalam Mongolia di Ulaanbaatar, dia bukan presiden. Dia dalam Rusia. Dia masuk ke Ukraine, gigak. Faham lagi? Tapi Nabi kata aku sayyidu waladi Adama, ialah pemimpin semua jenis umat manusia. Tak ada kira negeri. Kata Ibnu Katsir, minad dunya ilal akhirah. Pemimpin itu daripada dunia sampai akhirat. Batu kita kena rasa hebat. Kerana pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak rasa hebat. Kerana kita tak ingat ke Nabi kita. Lepas tu kita dengar kisah-kisah ini supaya kita makin kasih kepada Nabi. Naik ke langit. Naik ke langit. Ini yang dikatakan angkasawang yang pertama naik ke langit. Belum ada lagi manusia dalam sejarah pernah naik ke langit selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya naik roh dan jasad. Ada orang kata bukan tu mimpi je. Kalau mimpi, orang tak kata pelawak Nabi. Tapi bila Nabi cerita dia sendiri yang pergi ke Palestin kemudian naik ke langit, maka kata puak musyrikin, kadzabta ya Muhammad, kamu telah berbohong hari ini wahai Muhammad. Kalau mimpi, orang tak kata pelawak. Siapa-siapa boleh mimpi. Gaji nak mimpi pergi jauh, tepat tak pergi. Pergi mana? Pergi Mekah. Padahal hidup Kuala Lumpur. Lagi. Jadi kalau dia kata semalam saya mimpi pergi Mekah, ada tak orang kata pelawak? Ada tak? Tak pasal mimpi. Muhtamal boleh jadi. Faham lagi? Kalau dia pelawak lah. Tapi kalau benar, boleh jadi tidak mustahil. Benda yang yutasawwaru fil aqli wujuduh, boleh digambarkan pada akal berlaku mimpi itu. Ada orang mimpi sampai duduk ke negara-negara jauh lagi, sampai ke Jepun, sampai Korea, mana-mana. Kadang-kadang dia nyanda gitu di tiang surat. Faham? Nampak tak? Nyanda lah tu bangun Allah.
mimpi nikah. Faham lagi? Padahal BTS tak kepeng lagi. Ada tak gitu? Ada. Itu perjalanan roh. Ada pun Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi abdi. Asra bi abdi itu kalau buang ba huruf ja, asra abdah. Nah, Allah membawa berjalan akan hamba. Perkataan abdun itu makna roh wa jasadun. Roh dengan jasad sekaligus. Faham? Bila roh dengan jasad, dia menjadi mukjizat. Kalau roh saja, dia tidak berupa mukjizat. Faham? Kerana mukjizat orang lain tak ada, Nabi ada. Kalau kita ada, Nabi ada, orang tak panggil mukjizat. Nah, itu mimpi saja. Ingat orang yang pertama boleh naik ke langit. Faham? Adapun kalau orang yang pertama naik ke angkasa tu ramai. Kita terbang ke angkasa. Kapal terbang. Kalau kita pergi dekat, pergi ke Medan, dia terbang 12,000 kaki. Kita pergi ke apa benda ni, dekat lagi, kita pergi ke Palembang, jauh sikit, dia akan terbang 17,000 kaki. Tapi kalau kita pergi jauh, kita pergi ke Brisbane, Australia, kita pergi ke London, dia akan terbang 32 hingga 38,000 kaki. Itu angkasa. Boleh naik tak? Ada tak orang naik ke bulan? Tak bawa tak? Ada lagi orang naik ke bulan? Ada. Bila? Siapa naik? Neil Armstrong bila naik ke bulan? Bila naik ke bulan? Yang memandang naik ke bulan tahun 71. Sekarang 2022. Apa tahu? 50 tahun. Takkan dia seorang naik? Teknologi tahun 71, tahun 70. Faham tak? Nak banding dengan teknologi ni mana lebih canggih? Dah gambar dia seorang naik. Dah mana orang lain nak naik tak? Dia tak ulang. Faham lagi? Kerana Jerman dah naik, kerana Perancis dah naik, kerana China dah naik, kerana Jepun tak naik, kerana Rusia tak naik. Ambil gambar tak? Dia tak ulang. Boleh naik ke tak? Itu suruh kita berfikir. Faham? Jangan terima pakar belaka. Benda tu tidak mustahil. Tapi kena pakai logik akal. Tahun 71 mu seorang ada gambar situ, siapa kali ni tak ada. Dan ni kita tengok dalam YouTube, dia ada roket sampai ke Neptune, sampai ke Zuhal, sampai ke Mushtari. Perjalanannya berjuta-juta batu. Faham? Dah minyak. Banyak ni bawa minyak 7 lautan. Nak siapa? Faham? Itu Tuhan suruh gunakan untuk menerima dan menolak. Faham lagi? Bukan semua benda kita terima. Jadi naik ke angkasa rendah, bukan naik ke langit. Nabi SAW naik ke langit. Pendek ceritalah. 7 keping langit, 7 orang Nabi jumpa. Betul tak? Malam ni bukan nak cerita 7 orang Nabi, 2-3 orang sudah. Kita ambil iktibar. Sampai pada langit yang pertama, tidak dibuka pintu langit. Dia langit ni macam siling ni. Ni latar ni bumi, langit siling ni kat kosong ni bagi ma bainas sama iwal ard, barang antara langit dengan bumi itu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Tuhan yang telah membuat 7 keping langit dan bumi, dan antara langit dengan bumi ni angkasa ni. Di sinilah segala-galanya ada ni. Dengan sistem suria galaksi kita, dengan planet-planet lain ke apa ke, yang ada seperang bintang berjuta berbilion-bilion tu, sini antara siling ni dengan latar ni saja. Jadi Nabi naik sampai langit yang pertama, tertutup macam gini, tak boleh tembus. Kerana dia bukan kosong langit, dia adalah makhluk yang Allah buat daripada material yang wallahu alam kita tak tahu. Dan material ini, bahan yang Tuhan buat langit ni, dia akan pecah hari kiamat. Iza sama'un syaqqat, apabila langit pecah. Tu ayat tu. Faham lagi? Bila tu hari kiamat, langit tu pecah. 7 keping pecah belaka, menimpa segala alam ini hancur lebur habis.
Faham? Kullu man 'alaiha fan, semua pada alam ini fan. Fan ni maknanya binasa habis. Kita kalau duduk bawah ni, langit siling atap utuh tanah habis dah bawah. Ini langit tak tahu tempat mana, wallahu a'lam. Faham? Dan tak boleh tembus. Katanya penjaga pintu langit, man anta? Cakap Arab. Batu Allah kita belajar cakap Arab. Kenapa? Kerana dia bahasa Nabi kita, kekasih kita. Kita kalau kasih kita nak suka warna kelabu contoh, kita ada kasih, tiba-tiba kita jatuh cinta dengan seorang perempuan itu pun suka pada kita. Faham tak lagi? Selama ni kita minat warna hijau, tapi bila kita dalam berkasih ni, dia kata dia minat warna kelabu, kita minat atas kelabu. Minat atas kalau kita betul-betul sayang ke dia. Faham? Tidak khabar dah. Bila kekasih kita kata, abang suka warna apa? Kita tanya awak dulu. Saya suka color kelabu. Kita dalam hati ni nak kata tak hijau. Tak saya kelabu juga. Faham? Pasal apa kita tukar dari hijau ke kelabu? Cik jawab. Sebab kita sayang ke dia, kita suka ke dia, kita kasih ke dia. Jadi Nabi cakap Arab, kita belajar cakap Arab. Biar tak banyak pun. Sehari hari ni ana apa makna? Saya. Esok anta, awak. Lepas tu buat ayat. Jangan lupa tu, esok saya pergi muah awak, esok saya pergi muah saya. Esok saya pergi muah anak. Kasih dia, tak apalah, anta pergilah rumah awak. Anta ni tak percaya sama cakap awak. Saya bukan tak percaya ke anak. Biarlah salah pun, bunyi juga Arab. Faham lagi? Jadi nak tanya malaikat yang jaga langit, malaikat jaga, bukan NASA. NASA tak jaga langit. Malaikat jaga, tentera-tentera Allah, junudullah, tentera Allah. Man anta? Siapa kamu? Tegah dia. Kata Jibril, ana Jibril, aku Jibril. Dengar Jibril baru dia tahu, ketua je. Dia tak kira macam askar. Askar kalau mari jeneral mana-mana pun dia tak kenal, tanya kau, tang kau. Tu kata saya ketua turus tentera. Nampak? Barulah dia takut. Ana Jibril, saya Jibril. Kemudian katanya malaikat yang jaga langit, waman ma'aka, itu siapa dengan kamu? Maksudnya Nabi lah. Siapa dia seorang lagi ni? Kata Jibril, huwa Muhammad. Dengar kata Nabi Muhammad, dia pun tahulah Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, a'ursila ilaihi, adakah Nabi Muhammad ini sudah diperintahkan naik ke langit? Kata Jibril, na'am. Fastabtaha, maka dia pun buka, baru buka. Kenapa? Kerana Allah perintah kita jaga langit. Buka pintu langit. Nampak? Boleh masuk. Itulah manusia pertama boleh naik ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembus dah. Adapun roh memang naik ke langit. Roh orang mati, toki kita mati, ayah kita mati, mak kita mati. Faham tak? Selepas dicabut roh, dibawa ke langit. Bila turun ketika datang Munkar dan Nakir ke kuburnya. Cabut roh, nak berarok awak naik ke langit jika roh orang beriman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dipusing di dalam syurga, ditunjukkan neraka. Itu roh. Itu hadis sahih. Ni tempatmu kalau mu durhaka pada Allah. Tempatmu ni hari kiamat, mu orang beriman, tunjuk syurga. Kemudian dibawa turun, kata dalam hadis, duduk sejauh mata memandang dengan kubur. Jarak dengan kubur jauh mata memandang. Bila diletakkan mayat di kambuh, datang malaikat Munkar Nakir, sup lari.
duduk dekat jasad untuk jawab soal. Semua roh orang beriman naik ke langit. Tapi roh, jadi mak kita, tok kita naik ke langit. Nabi Muhammad SAW seorang saja atas nama manusia yang hidup, roh dan jasad dalam keadaan jaga. Nampak? Dan roh orang kafir tidak. Allah kata la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka pintu langit bagi roh-roh orang kafir. Sehingga Allah buat misal sekalipun sehingga boleh masuk seekor gajah ataupun seekor unta ke dalam lubang jarum. Kita balik kadang kita ambil tali buh dalam lubang jarum, boleh tak? Gitu tak masuk. Allah kata kalau boleh nak orang kafir nak lepas ke langit, boleh. Mu ambil unta, mu masuk ke lubang jarum. Boleh naik. Nampak? Dah boleh dah unta masuk ke lubang jarum. Ambil unta seekor, contoh ke lubang jarum. Maksudnya tak boleh. La tufattah, tidak dibuka bagi mereka itu roh-roh orang kafir abwabus sama, pintu-pintu langit. Sebab dia ada 7 dipanggil abwab. Kalau satu dipanggil babun, bila lebih pada 3 dan ke atas abwab, bab, pintu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang cerita itu, faizan huwa Adam alaihi salam, tiba-tiba ada di langit pertama Nabi Adam alaihi salam. Hikmah ni banyaklah. Jadi Nabi Adam ni memang dia mati duduk atas langit pertama kan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Allah atur pertemuannya dengan roh para nabi. Nabi-nabi ni dia tidak mati macam kita mati kerah. Dia hidup di alam barzah macam kita hidup di alam dunia, ke sana kemari. Jadi pada malam Isra' Mi'raj tunggunya di langit yang pertama. Fa iza huwa Adam alaihi salam abul bashar. Ada hadis lain, huwa Adam abukum. Inilah Adam, bapa kamu sekalian. Bahasa kita ni asal daripada Nabi Adam. Jadi kita ni anak beranak. Nak beranak. Kita dengan biding nak beranak. Faham tak lagi? Amba kena dengan Presiden Amerika kena. Kena kat mana kau mau? Kena kat Nabi Adam. Betul. Ke tak betul? Betul. Tapi dah biding dia kaya tak kenal kita. Faham tak lagi? Anak beranak tu. Nabi kata antum min Adam. Kamu semua daripada satu Adam. Jadi ni anak beranak Nabi tau. Cuma secara khusus, secara khususnya kalau tak keturunan Nabi, maksudnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan umum kita semua keturunan Nabi, kerana kita daripada silsilah sampai kepada Nabi, betul tak? Semua ni Nabi. Kita ada sini anak bulu betung. Anak belah tebang bulu tu biar anak. Faham lagi? Tak ada. Semua daripada Nabi. Supaya apa? Kita ingat sejarah kita sendiri. Daripada sejarah benda lain, yang paling penting sejarah diri sendiri. Maka yang pertama, sejarah diri pertama nak ingat, kita daripada Adam. Itu kena ingat. Bangun pagi tu aku keturunan Adam manusia. Tok ki aku, tok nyang aku, tok nyok aku Nabi Adam. Bininya tok nyang aku ni Siti Hawa alaiha salam. Betul tak? Itulah kena kita. Jadi kita kena dengan Siti Nurhalizah. Nak beranak nak beranak dengan Presiden Jokowi. Nak beranak nak beranak betul tu. Cuma jauh lah kalau nak titih kau lelah lah. Kenapa? Kerana antum, bukan anta. Kamu semua manusia ni min Adam, daripada keturunan Adam. Maksudnya keturunan turun siapa kita? Naik Pak kata seorang saja, Adam alaihi salam. Kahwin dengan Siti Hawa. Dapat Habil, lepas tu dapat Qabil. 8 orang anak kembar. Itu supaya kita ingat sejarah kita. Kita sejarah dunia je belajar. Sejarah diri tahu. Mau belajar sejarah tak itu?
Siapa pandai sejarah? Cakap tangan seorang. Kalau tak ada seorang berat nana manggu bedung ni. Seorang dia suka sejarah di sekolah. Ada tak? Cakap tangan. Tak ada. Tak seorang sekolah, tak kalau ke? Alah bala dah. Dengar tamang koprak. Kau ni berat kan ni. Ada seorang tahu sejarah? Ada? Ha? Ada takut benda kau. Live ni. Ada tak nak soal? Ha. Soal tu. Soal tu. Belajar kau sejarah tak? Kalau boleh jawab hadiah dia satu t-shirt, satu stiker nak bagi. Okey? Biarlah sejarah dunia supaya kita ni tahu rentetan kejadian dalam dunia ni. Kalau sejarah Islam pandai lah. Kita nak sejarah orang kafir lah. Bilakah berlaku perang Sibir mereka? Perang saudara Amerika. Tak usah kata t-shirt, motor Ducati pun dah boleh weh. Faham lagi? 1861 tamat 1865. Faham lagi? Itu benda-benda ni kita belajar. Lepas tu kemah keming sejarah orang kafir, sejarah orang Islam, sejarah panglima-panglima jeneral perang Islam, jeneral perang orang kafir. Ini sebenarnya memberi kebaikan bagi kehidupan masa hadapan. Faham? Dengan sejarah. Dengan sejarah lah kereta jadi makin canggih lah ni. Kenapa? Kerana melihat hak dulu-dulu. Saya ingat dulu telefon ni besar gini. Tahun 96 lah ingat. 95 ni besar gini telefon. Halo. Besar gini telefon. Bos sini tekuk. Allah, 3,500. Tapi untung kalau jalan malam anjing tak kerja. Dia takut bawa bagi mampu selalu. Tak. Jadi sejarah kita asal daripada Adam. Asal dua dari satu. Asal tak ada lagi Siti Hawa. Allah buat Nabi Adam seorang. Wa khalaqaha min zawjiha. Allah buat pula akan Siti Hawa dari suami Siti Hawa. Siapa? Adam. Innal mar'ata khuliqat min dil'in a'la. Sesungguhnya Nabi kata orang perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Tu. Faham? Itu sejarah. Cari dunia lah. Sejarah tu kena ingat tak? Baik, sebelum daripada Adam, kita nak ingat pasal jumpa Nabi Adam ni. Kita ini asal daripada Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam, tok nyang kita, Allah buat dari tanah. Biar ingat gitu. Dalam Quran banyak antaranya inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku kata Allah yang telah mencipta akan manusia min tin, daripada bahan namanya tanah. Batu muka kita, muka warna tanah, tidak warna daun, tidak warna batu, tidak warna besi, tidak warna apa, warna tanah. Ada merah, ada putih, ada gelap. Molek belaka ada Tuhan buat. Dalam hadis Nabi sebut kan ni, innallaha khalaqa Adam biqabdatin yaqbiduha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah membuat akan manusia. Tuhan buat kita ni, Nabi Adam dulu, dengan genggaman atau rauk-rauk tanah daripada sekalian pelusuk bumi. Bumi ada dah. Faham lagi? Bumi ada dah. Masa nak buat Nabi Adam, kita tak ada lagi. Ada dah langit dan bumi. Ada dah iblis. Ada dah syurga. Ada dah neraka. Ada dah matahari, bulan, bintang. Itu yang Allah suruh kita ingat. Allah kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, dengar malaik, sesungguhnya aku ja'ilun, nak jadikan, fil ardi, pada bumi itu, khalifah, maknanya pengganti yang akan menegakkan hukumku di bumi.
Jadi masa ni kita ada lagi? Ada lagi? Tak ada lagi ya. Dah aku baru nak buat Nabi Adam. Kita ada ke mana? Bumi ada lagi? Ada dah. Ha? Apa jawab mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Ya Allah, adakah kamu akan membuat satu lagi jenis makhluk yang akan melakukan kerosakan, kemungkaran, maksiat dan berbunuh sama sendiri? Mana gitu malaikat? Dia kata ke siapa tu? Padahal manusia ada lagi. Allah baru kata aku nak buat manusia di bumi. Malaikat pergi pertikai, nak buat pula satu lagi makhluk yang akan berbunuh-bunuh dan melakukan kerosakan. Siapa? Kata ulama tafsir, maksudnya jin. Jadi sebelum kita duduk di bumi, siapa duduk? Jin duduk di bumi. Apabila turun Nabi Adam AS dengan Siti Hawa menjadi manusia pertama di bumi, Allah halau jin-jin kepala. Bukan jin hak cayang, hak jin hak bisa-bisa, hak bekai-bekai, hak besar-besar, hak hebat-hebat, ke laut dan ke bukit-bukit. Jelas situ. Dalam kitab-kitab hadis Nabi kata kalau pergi ke laut, kalau pergi ke tempat bukit-bukit, hutang-hutang, baca perlindungan daripada jin. Jelas lagi. Faham lagi? Antara bacaan ni kalau nak pergi ke laut atau nak pergi dalam hutan, nak trekking, faham tak? Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahduruni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dan dengan kalimah-kalimah, sebutan-sebutan kalimahmu yang sangat sempurna daripada segala makhluk yang ada, segala kejahatan syaitan. Jangan beri datang pada aku masa aku masuk hutang. Nampak? Tu siap. Ada belaka rentetannya, ada rantaian. Lepas tu kita belajar fiqh, belajar kitab hadis pula, belajar tafsir, ada link semua. Faham? Kita semakin memahami tak kesempurnaannya. Tak? Tapi kita dah baca kitab hadis. Kita ikut toki kita lagi lautang tu, ingat tu kalau minta tumpang lalu lah pokok-pokok besar. Kita pun sampai kawan-kawan besar tu tumpang lalu, cucu tumpang lalu, minta dengan pokok besar. Pokok tu kata aku nikah bila dengan tokimu, panggil kutuk. Kita tak baca doa. Faham lagi? Tak ada lagi. Maksudnya jin sudah berbunuh-bunuh, sudah melakukan kerosakan di bumi. Jadi hak tu, adakah Allah tidak yakin dengan Allah? Malaikat tak yakin dengan Allah? Bukan. Malaikat tak yakin dengan manusia. Dia tak petikai Allah, dia petikai makhluk yang nak buat ni. Faham lagi? Takut macam hak ada dah tu. Itu maksudnya. Dah. Kemudian hadis tadi Allah kata, aku jadi, Nabi kata Allah jadikan akan manusia Nabi Adam ini biqabdatin, dengan raut-raut tangan, dengan raut ataupun dengan genggaman. Yaqbiduha min jami'il ardi, yang digenggam-genggam akan tanah-tanah daripada sekalian pelusuk bumi. Maknanya sebelum nak buat Nabi Adam, dalam hadis yang lain diperintahkan malaikat turun ke bumi, ambil dengan tangan ni, ambil dia bangku peradul sikit, bangku katung sikit, tanah, bangku donat sikit, ambil batu buruk sikit, ambil di Arab Saudi sikit. Faham tak? Kerana dalam hadis kata min jami'il ardi, seluruh pelusuk bumi. Kemudian sambungan hadis, faja'a banu adam ala qadril ardi, maka datanglah manusia sekarang mengikut qadar rupa tanah tempat diambil dulu. Faham lagi? Faja'a minhum al-ahmaru, maka datang setengah manusia itu kulit merah. Kulit merah. Orang Syria, orang Palestin merah kulit dia. Orang apa lagi, orang Maghribi, orang Morocco, orang Tunisia, orang Portugal, orang Kanada, orang Jerman merah kulit. Betul tak? Wal abyad, dan datang pula sebahagian mereka putih. Uzbekistan, orang Rusia, setengah apa putih lepu. Orang Sweden, orang Norway, orang Iceland putih. Wal aswad, dan sebahagian mereka itu aswad, iaitu kulit gelap.
Faham lagi? Orang Afrika, orang India, orang Sri Lanka, orang Malaysia dok lah. Nah, Malaysia ni hebat lah. Hebatnya orang Melayu ni, antara hebat dia lah, betul tak? Iaitu muka dia tu macam-macam dunia ada. Nah, betul tak? Orang Melayu, betul tak? Segala bangsa dunia ada di muka orang Melayu. Ada tak muka orang Melayu macam orang Pakistan? Ada tak? Ada. Muka Melayu, orang Melayu muka Bangla ada tak? Orang ingat Bangla, doa saya Melayu, orang Teluk Nara. Minta maaf lah, saya ingat Bangla ni. Muka dia ada tak muka macam Jepun? Ada tak? Macam Korea? Ada. Macam Afrika? Ada. Macam Eskimo ada, mata kek ada. Macam Eskimo ada. Macam Perancis, akulah tu. Dah. Tahu tak? Jadi macam-macam rupa tu. Nah, ada kulit-kulit ni hadis ni. Ikut warna tanah Esok pergi kari-kari tanah tengok bawah rupa tu. Itulah warna manusia. Kalau kita tengok ukur je, ukur ke tangan. Oh, tak kena sini, tak kena je pergi luar jalan ke. Jumpa dah. Sama tak setarang. Lagi. Ni hadis ke Nabi pelawak? Dah. Faham lagi? Itu dapat maklumat tentang diri kita dah. Ada datang pula wasahlu wal haznu, ada yang jenis periang, ada yang jenis ber dan sedih muka. Ada orang gitu? Ada tak? Sahlu ni maknanya ramah dan mesra. Maksudnya benda riang-riang. Tak jenis manusia, jenis happy apa. Dan ada yang hazan ni macam sedih. Ada tak orang gitu? Ada. Ni hadis ni 1500 tahun dah cerita ni. Ada je ni galak-galak orang. Dah cocok booster, galak dah. Faham lagi? Wal khabisi wat tayyib, dan ada hak mari perangai uduh. Ada hak perangai uduh. Wat tayyib perangai baik. Pitih orang 4000 bulan mula jumpa. Tu perangai tayyib tu. Pitih orang tengah jalan dia jumpa. Sibuk ke cari tuang. Nak pulang balik. Kalau mu pulang balik tau. Piti tengah nazak lah ni. Mana? Kabar jumpa 3000 je lah. Lagi cabut habis piah-piah. Jadi ada perangai uduh. Perangai uduh uduh sikit, uduh sedang, uduh banyak. Perangai faham? Jenis hutang tak bayar. Ada tak? Ada. Wa tayyib, ini perangai baik. Perangai baik kalau ada orang tak ambil. Kata kalau orang kata-kata uduh dia maaf. Ini baik. Betul tak? Jadi kalau dengar-dengar orang ngopak lari. Perangai baik. Kena cari bini, cari hak mulut baik. Faham tak? Jangan cari hak muka comel. Kerana 99.9% dia tengok muka. Betul tak? Dia tak tengok akhlak, dia tengok muka. Comel. Okey. Dah munah dah comel. Nak bawah. Dia tengok muka. Lepas tu nikah jeng kena dengung ni. Dia apa? Mau lihat nana dia. Aku dia kata botol lama. Faham lagi? Bini dia kata ketuk lelaki dia tak? Mulut gepuaka mulut. Muka comel. Itu macam, betul tak? Putih lepu. Itu. Nampak? Lepas tu Nabi kata, Fasfar bizati din talibat yadak. Pilihlah yang akhlak terbaik. Walaupun muka tak comel, kamu akan makin sayang kepadanya kerana mulutnya manis. Betul tak? Tu. Mu angguk saja, cari comel juga mu lagi. Betul tak? Itulah kisah Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Itu orang yang pertama yang alim daripada segala ulama atas muka bumi. Nabi Adam paling banyak mengetahui. Nanti suruh kita jumpa Nabi Adam langit pertama, Isra Mi'raj. Kisah ayah kita sendiri Nabi Adam. Kerana Nabi Adam Abul Bashar, bapa segala manusia. Dalam hadis Isra Mi'raj, huwa Adam abukum, itu Adam bapa kamu sekalian. Dia paling banyak mengetahui
perkara-perkara ilmu-ilmu. Dalil firman Allah Ta'ala, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terang. Lalu Allah Ta'ala pun mengajar akan Nabi Adam. Lepas siap dicipta Nabi Adam, Allah ajar berbagai-bagai nama benda yang daripada awal dunia sampai ke kiamat, kata ulama tafsir, semuanya. Kemudian nama-nama itu ditanya kepada para malaikat, mereka tak tahu. Kalau kamu ya malaikat memang orang yang tahu, ceritakan. Kemudian mereka tak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jawab malaikat, Maha suci Allah, yang kami tahu setakat kamu beritahu aku je. Hodok bodoh tahu. Lalu Adam cerita A sampai ke Z. Nabi Adam, kemuliaan Nabi Adam, Allah ajar dan dia menjadi alim, segala benda diceritakan dan malaikat mengaku tidak tahu ilmu yang ada pada Nabi Adam ini. Ini kisah. Berapa kita nak cara kisah ni? Dan anak-anak kita tak kita kan? Pada benda lain baik kita kisah tak kita Nabi Adam. Itu baru satu langit, tapi panjang lagi lah kalau kisah Nabi Adam. Kalau 7 langit pukul 4 esok sudah. Nampak tak? Jadi mudah-mudahan kita ambillah sedikit iktibar, bahawasanya nak pemimpin yang betul-betul memimpin kita daripada gelapnya kejahilan kepada terangnya ilmu agama, daripada kufur kepada iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah pemimpin yang paling hebat. Dari kecil dia berjalan, awang ikut atas kepala dia. Dilihat oleh seorang pendeta Kristian, awang duduk atas kepala Nabi. Ini ada dalam kitab-kitab hadis. Kita ada sebut nama seorang menteri, awang ikut dia. Ada bewok ikut, ada awang ikut. Itu kita yang the best, yang terbaik, yang paling awesome, orang putih panggil. Itu Nabi kita dah awang ikut, bukan pemimpin biasa. Pemimpin yang paling hebat. Dan ada hadis Nabi kata, ana awwalu man insyaqqal qabru, akulah orang yang pertama keluar dari kubur. Bila? Ketika lepas tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama tiup, hancur alam ini. Lepas tu kosong 40 tahun, kata setengah riwayat. Lepas tu tiup sangkakala yang kedua untuk hidup segala manusia seperti cendawan keluar daripada tanah. Nabi awwalu man insyaqqal qabru, yang pertama-tama kubur terbelah ialah akulah keluar. Nabi sapu-sapu tanah daripada kepala Nabi, tanah kubur, didatangkan persalinan daripada syurga. Itu pemimpin kita. Kita kena ingat semua. Dan dialah adalah contoh yang kita patut ikut, zahir dan batin. Nampak? Kerana apa? Kerana contoh yang terbaik kalau nak ikut, luar dan dalam, zahir dan batin, fiqh dan tasawuf, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguhnya kana adalah bagi kamu Rasulullah itu, nampak, uswatun hasanah. Ikutan, follow yang terbaik, itulah. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita ini kita makin kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan menambah amal kita. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, kita sancarkan sumbangan pada malam ini bagi tambung pengurusan aktiviti surau Al-Hidayah Taman Korporat Panggu Peradung melalui karung berwarna coklat gelap macam ni. Ni dia beli kat DIY. Iaitu nak membuat pagar masjid dalam anggaran 30,000. Petugas pakai vest warna hijau dan karung color coklat. Untuk online, sumbangan nombor akaun ada tertera pada live FB. Sila bergerak sekarang petugas.
Pelan-pelan. Dak gaduh. Pelan-pelan. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan untuk buat pagar masjid, kita tengok soalan orang bangun bergaduh. Apakah hukum jika jiran sebelah rumah tak tegur kita? Kita tegur tapi dia buat tak endah saja. Baik, kita hidup berjiran, kita tegur dah jiran tapi dia buat dok je. Jawabnya, untunglah mu. Pasal mu sudah buat ihsan. Kamu sudah tunaikan hak jiran dan kamu dapat pahala, dia tak dapat pahala. Kita nak pahala ke kita nak jiran tu mari cium kita? Faham lagi? Tegur je lah. Dah tak jawab, esok jumpa tegur pula. Dua pahala. Faham lagi? Apa ruginya kita? Kalau kita pakat 3 jalik takkan kurang jadi tinggal 2. Tak? Gitu. Lama-lama Allah makin sayang kita. Itu je lah. Dia orang sombong. Sombong nak sombong ke mana? Kan kita daripada air mani belaka. Air mani nak sombong dia. Ke dia buat daripada air Pepsi. Tak nak fikir orang sombong ni. Macam mana kita nak solat qada yang dulu-dulu kita tinggal? Sebab nak bilang banyak sangat. Tak boleh nak bilang. Nampak? Itulah banyak sangat tinggal. Dia gini, awak kena start sekarang qada. Bila orang pang subuh, mayang qada 2 rakaat, lepas tu mayang subuh berjemaah, lepas tu qada pula subuh 2 rakaat. Cara dia. Kalau ada, lepas tu ada masa-masa kita bah pada tu ada rasa nak buat sunat, silakan. Orang bang zuhur kaki nak semayang duha, awak qada dulu. Lepas qada mayang duha, lepas duha mayang qada. Bak banyak Jadi orang musang zuhur, qada zuhur. Lepas tu mayang zuhur pula tunai. Habis tu semayang zuhur qada pula. Jadi tak apa dah ingat pun. InsyaAllah beberapa lama akan datang ilham dalam hati, merasakan bahawa apa yang kita qada ini sudah lebih. Bila rasa macam tu boleh berhenti. Soalan seterusnya, apakah maksud onani? Onani maksudnya memuaskan nafsu sendiri dengan tangan akan kemaluannya sendiri. Tak boleh. Laki cara laki, puang cara puang. Hukumnya haram. La'anallahu man nakaha biyadih. Walaupun hadis ini dhaif, tapi litarghib wa tarhib. Untuk menakutkan kita. Allah Taala laknat orang yang menikah dengan tangannya, sama ada laki-laki atau perempuan. Soalan seterusnya, suara perempuan ketika selawat atau menyanyi, apa beza aurat dan suaranya? Allah kata dalam Quran, fala taghdha'na bil qawli, wahai kaum wanita, jangan kamu keluarkan suara dengan melenggok-lenggok, buat suara nada-nada, buat suara mendayu-dayu, wa yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka nanti orang-orang yang fasik, orang-orang yang tak elok hatinya, yang ajnabi akan terfitnah. Fala tu jangan. Kerana itu jumhur ulama mengatakan orang perempuan haram menyanyi di hadapan ajnabi. Sama ada nyanyi itu lagu biasa atau lagu nasyid atau lagu selawat. Yang ada khilaf ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ada setengah ulama kata diharuskan. Kerana Al-Quran tidak akan memberi fitnah pada orang yang mendengar. Itu pandangan ulama. Selawat biasa boleh. Contohnya perempuan tu besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh. Tapi Allahumma salli ala, kaum perempuan contoh,
Faham lagi? Dilunakkan suara. Itu yang kata setengahnya kata haram. Baik. Jadi lagu mana kita nak buat? Keluarlah daripada khilaf ulama. Bacaan imam kurang jelas dari segi makhraj dan tajwid. Apakah komen? Nak komen jangan kita tak dengar lagi. Apa yang mu dengar dengan kita dengar lain. Cuma begini, dimaafkan jika berlaku kesalahan khafi. Kesalahan baca Quran ada dua. Satu dipanggil lahan khafi, satu dipanggil lahan jali. Lahan jali ni lahan terang-terang salah. Itu tak maaf, tak boleh jadi imam. Contoh tukar baris, contoh tukar huruf. Lagi, itu jelas sangat salahnya. Itu tidak dimaaf, mesti betulkan, mesti kena baca semula dan ataupun tukar imam yang lain kalau dia tak boleh tak betul. Yang kedua, dimaafkan bagi kita orang ramai ni. Iaitu lahan khafi, iaitu makhraj kita betul dah tak berapa comel. Sifat huruf kita tidak tepat, itba', jahar dan sebagainya tak kemah. Kerana itu benda yang payah hanya pandai para qori-qori saja. Itu dimaaf. Jadi maksudnya kesalahan yang nyata tak boleh. Soalan seterusnya, sekarang berkeliru tarikh bulan Islam. Setengah kalender waktu salat menunjukkan beza. Mohon pencerahan. Sebab melibatkan tarikh puasa sunat, contoh puasa 1 Rejab. Selepas isu azan itu ada yang dah mula lewatkan solat antara 10 hingga 20 minit. Bagaimana pula nanti dengan waktu berbuka puasa, memandangkan bulan Rejab ini dah ramai berpuasa sunat, sunyakan ke bulan Ramadan. Jika kami pendekatan dengan melewatkan solat lepas waktu azan, macam pula dengan waktu berbuka puasa, yang mana keduanya dianjurkan dibuat awal waktu dan bersegera. Mohon pencerahan. Baik, baru ni ada isu mengatakan selama ni kita semayang salah, semayang awal, yang betulnya kena setengah jam lagi lewat. Nampak? Itu kenyataan itu sebenarnya adalah batil, salah. Siapa yang ikut dia sudah tersesat jalan. Yang betul ialah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dalam carta-carta falak. Yang buat falak ini bukan Syekh pasal mozaik. Yang tulis falak ni bukan kerja pandai. Faham lagi? Bukan orang ngai khisi. Faham lagi? Tidak semua ulama boleh sampai ke darjah tahu hukum falak ni. Kerana ilmunya sangat susah. Melihat matahari, melihat bulan, semuanya kena ada bukti, kena ada perkiraan-perkiraan yang tepat. Sebab itulah ditulis falak ini bukan zaman kita, daripada zaman dulu lagi, sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Yang ni boleh ditulis. Kita tengok sekarang takwim 1 tahun. Sekian bulan, asal 423, 424 dan sebagainya. Itu semua tu betul. Dan kalau kita cek, paling jauh dia akan lari 3 minit sahaja. Betul falak tepat, lari seminit, 2 minit, 3 minit, maknanya cepat. Atau lambat seminit, atau lambat 2 minit, atau lambat 3 minit. Hak baru ni kata kita kena semayang subuh setengah jam lagi lewat, itu sudah terbabas. Kerana dalam kitab-kitab hadis, Nabi SAW bila dia semayang jadi imam, para sahabat yang duduk di belakang, selesai daripada semayang, selesai habis dah semayang, mereka keluar untuk balik, hari sangat gelap lagi. Kalau pukul 6 sekarang 6 suku, lambatkan setengah jam jadi 6.45, keluar semayang. Dah kalau 6.45 baru azan, pukul apa semayang? 6.45 azan, takkan 6.30 semayang. Pukul 7.15 minit lagi, pukul 7 semayang. Faham lagi? Pukul 7 semayang, habis semayang apa? 7 suku dengan wirid sekian. 7 suku keluar, masuk dalam hadis, hari masih gelap sehingga kami tidak kenal sesama kami. Betul lagi ya? Faham lagi? Zaman Nabi, sahabat kata habis sembahyang jemaah, keluar balik ramai-ramai. Bila balik tu, mu tengok aku tengok mu, tak kenal. Pasal apa? Kerana masih gelap. Faham lagi? Dah kalau ni kalau nak ikut pakai buah ni, setengah jam kena lewat. Sekarang 6 suku subuh, faham? Setengah jam lewat, 6.45 bang. 6.45 bang semayang. Pukul 7 habis semayang, 7 suku, 7.20 balik. Kenal tak sama kita? 7.20 dah boleh pakai dah perkataan ni. Ada
Hak ulama boh lah kita tak mau pakai. Hak orang boh print screen. Ni tu. Kedek ke ada kita? Ada? Nah. Ilmu falak ni jugalah dalam tu. Pasang suruh air. Pasang suruh air. Kita pergi sungai Kuala Terengganu, kita ambil takwing dia. Ditulis hari ni pasang tinggi sekali air 1.2 meter 1.15 tengah hari. Kita pergi 1.15, dia akan lari paling jauh 3 minit. Maksudnya 1.15 tu kalau 1.2 meter air paling tinggi, paling sebau. Dia jolok masuk daripada suruh 2 jam sebelum. Kena faham tu. Jangan tengok aja. Dah tengok apa ni? Ingat dia buat tu waktu semayang pakai lampu putih. Nang suku. Ingat gitu. Pakai kitab. Faham lagi? Kitab falak. Ukuran-ukuran ni sehingga kita boleh tahu waktu asar mata Portugis menyerang Melaka 15-11 kau apa masa tu. Itu ilmu falak. Faham lagi? Hari kita beranak, mak kita beranak kita itu garik kau apa? Ada belaka kena kira. Batu serah ke ulama. Mudah ikut netizen. Apakah hukum netizen? Netizen ada anak muda kita suka tidur lepas solat subuh. Kalau tak ada kerja, kita jangan tidur. Kalau ada kerja boleh tidur. Contohnya kita balik pulang lewat daripada Kuala Lumpur sampai aku 3:30 pagi dah. Kalau kita nak masuk kerja pula kita perlukan sedikit lagi rehat. Apa tidak? Ni banyak tidur jadi rugi. Dah haram ke tidak haram, tapi kita berzikir ikut salafus soleh. Mereka berzikir sampai ke cerah matahari. Cerah matahari kita isra' duha tidur. Harta pusaka dibagikan segera. Betul ke arwah akan seksa sebab peninggalan tidak diselesaikan? Jawabnya arwah tak seksa. Yang haram kita sengaja melambat-lambatkan pembagian hak orang lain. Kita orang senang dah, kita diwakilkan menjadi pembagi penjaga harta. Nah, oleh kerana kita fiti banyak dah, kita buat dak lambat. Anak adik kita hak susah hak basah tu tunggu-tunggu. Jangan hak orang bagikan dengan segera. Soalan seterusnya, apakah hukum speka surah terlalu kuat mengganggu jiran? Jawabnya tengok apakah benda yang dibuat. Kalau benda itu syiar, tak boleh kata apa dah lah, seperti azan. Faham? Tapi kalau tengah malam kau nak tahajud bahas speka juga jeng Dia setengah orang yang tahajud pakai speka. Orang dulu-dulu semayang tahajud, dia ambil wuduk, dia lapik guni. Dia takut air wuduk dia jatuh atas latar, dengar di jiran kata dia bagus. Takut jiran kata, bagus bangun tengah malam. Dia lapik guni, slow ambil wuduk. Takut kata dia bagus. Kita mayang tahajud tulis Facebook dan tahajud. Kalau kan ni ayam ulu balik berok kapur pula. Faham lagi betul tak? Nangis makan spekal. Nangis. Pukul 3 pagi orang nak tidur tak boleh. Patut tutup pintu semua. Nak nangis pun. Faham lagi? Biar jangan orang jadi bodoh. Azan tak boleh, dia kena kuat. Bang di bangku peradung, dengar siapa di apa benda tu, Pulau Segar. Dengung. Lebih baik. Kenapa? Sejauh mana sampai suara muazzin, semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu syiar fardu kifayah kalau tarawih dan sebagainya, tengok-tengok patut-patut padang. Kalau tak ada mengganggu jiran, kuat tak apa. Kalau jiran nak tidur dan sebagainya, sedang-sedang. Soalan seterusnya, kedai makan boleh berpasang kaset orang ngaji masa mereka sedang berjalankan operasi gini. Kalau kita pasang, kita tak mau dengar, nak biar orang lain dengar, boleh. Tapi kalau orang lain mari pun bukan jenis nak dengar, jenis nak makan. Faham? Akhirnya dia abaikan. Baik tak usah pasang. Tapi kalau kita pasang tak sampai darjat haram. Kerana makruh kita pasang, kemudian abaikan dia. Yang haram ini pasang, kemudian kita sengaja bisingkan suara kita supaya terkambuh suara bacaan Quran. Itu haram.
Kalau kita kejut solat subuh pukul 6 tengah pagi, lepas tu anak kita kejut sekali, kita susukan dia dulu dan tidur, kejut semula pukul 8 pagi, boleh solat subuh masa tu? Boleh. Anak dia nak susu, dia susukan dulu. Faham lagi? Pada dengan dia tidur. Patutnya anak tidur, dia bangun sembahyang subuh, dia pergi tidur pula. Jadi tengok, kalau dia sengaja ke dalam waktu dah berdosa, walaupun anak dia lapar. Kerana lapar tu tak membawa kepada kematian. Yang boleh berhenti ni memudaratkan, bawa kepada melibatkan nyawa bayi tu. Maka kita susukan dulu boleh. Tapi kalau nangis biasa saja, semayang dulu. Semayang tak sampai 15 jam rasanya. Tak, ada lebih kurang 4 minit, 5 minit saja. Tak payahlah kita nak wirid-wirid, susukan anak, pahala macam wirid tu. Ni mak yang tidur dah, ayah tak tahu apa. Dalam sewa houseboat, laki-laki puang capur duduk, satu ofis bukan mahram, masak sama-sama, malam-malam karaoke ramai-ramai, tinggal suami di rumah, mandi air terjun, sauk capur laki puan. Apakah hukumnya? Hukumnya takkan mudah tahu dah. Laki puang, bini orang, hak tu laki orang. Hak tu tinggal laki di rumah, laki naik-naik di nutak lain lah, langkawi. Bini houseboat pula dengan sesek jabat laki ni, lepas tu mandi air terjun sama dah. Ini semua ni pekerjaan jahiliah. Tuang houseboat ni nak witih je, ni dah ada peduli. Nak sewa apa orang? 40 orang, okey. 4,500. Potong potong sikit lah. Nampak tak? Tu cari duit belaka. Lepas tu karaoke, dia family boleh lah. Keluarga kita, faham lagi? Pergi keluarga saja. Tak usah main kalau lelaki puang capur gitu. Kalau dia asing dijaga betul lain. Satu pejabat puang, ni geng puang. Dia tekat atas, ni lelaki tekat bawah. Patut puang mandi luku. Kalau lelaki tak ada, dia lari dulu. Tu cara dia. Dah mandi sama-sama. Mandi sama-sama haram. Nabi larang perempuan dalam Nabi itu masuk ke tempat mandian awam. Maksudnya ada lelaki lain. Kerana aurat dia walaupun ditutup, pakai pakaian ni jadi basah, membentuk aurat. Itu haram. Nampak tak? Wajib kena buat peraturan. Nah. 2 bulan lagi nak puasa, biasa kita baca Quran 30 juzuk. Kalau tidak mampu baca Quran 30 juzuk, dekat pada ibu bapa kita telah mati. Soalannya, boleh tak tidak kita upah orang lain yang baca Quran tu dekat pada ibu bapa kita? Adakah orang menimba upah baca Quran 30 juzuk itu dekat pada si mati, dapat pahala atau upah, atau mendapat pahala dan upah? Mohon penjelasan. Jika orang itu baca dengan tak upah, maka jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pandangan jumhur ulama. Kalau dengan berupah, jumhur ulama melarang. Tapi ada sebahagian fuqaha membenarkan. Jadi benda ni khilafiyah. Faham? Jadi sebaik-baiknya kita keluar pada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Sebaiknya keluar daripada khilaf. Iaitu kita anak tinggi yang baca. Tidak ada ulama mensyaratkan baca Quran untuk dihadiah kepada ibu bapa 30 juzuk. Kata Imam Syafi'i, iqra'u minal Quran ma tayassara minhu. Membacalah daripada Quran apa yang mudah baca. Mudah baca sela. Mampu baca 2 lah. Merasa nak baca khatam. Faham lagi? Tidak ada ketetapan 30 juzuk, 40 juzuk, 50 juzuk. Soalan seterusnya. Ada susun selipar rapat-rapat depan pintu. Sedengar ada orang kata makhluk halus, dia suka. Makhluk halus pula. Baik, dia kata ditubik luar rumah pagi, selipar dia ada orang susun. Faham? Jadi tengok CCTV tu. Kalau tak nampak orang, itu jin. Faham? Jin. Jin. Dah pelik? Tak ada pelik. Kerana dalam rumah kita ada jin. Cuma mengganggu atau tidak, menzahirkan atau tidak. Sebab tu Nabi pesan dalam rumah kita tinggi. Kita nak masuk dalam jambang. A'udzubika minal khubusi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa makna khubus? Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, syaitan jantan dan syaitan betina. Syaitan tu maksudnya jin. Syaitan ada 2, jenis manusia, jenis jin. Jenis jin ada dalam jambang.
Dah faham? Dan ada syaitan di dalam masjid. Lepas tu jangan tidur netang kiblat gini. Nak tidur dalam masjid, tidur di belakang, di tepi manjang ini. Tidur gini kadang-kadang yakak. Tengok-tengok luar duduk. Siapa akak? Jin. Jin bukit di belakang so kamu. Faham lagi? Itu tak pelik pun. Bagaimana nak nasihat kawan kita? Dia ni bini orang tapi dia skandal dengan suami orang. Nak nasihat kawan dia terbuka gini, mungkin jumpa dia. Dia yang buat maksiat, jangan cerita ke orang lain. Aib dia. Jadi pecah belah rumah tangga dia. Cerita ke dia. Kita tengok jiran kita ada lelaki dah. Lepas tu jumpa dengan orang lelaki lain, duduk dalam kereta ke apa kan. Jangan cerita ke lelaki dia. Tak boleh nyanyikan anak-anak dia jadi perceraian jadi apa. Cerita ke tuang tubuh kan. Awak dengar orang lelaki tu siapa dia? Faham lagi? Itu kawan-kawan dok baik duk itu tak boleh duk itu. Kawan dah orang nak duk mana-mana. Kalau gitu saya kabur ke lelaki awak sok. Baru dia sikit. Faham lagi? Jadi biarlah kediam kita cerita kepada orang yang boleh beri islah. Ni dok kita tengok bini orang dok betul kita cerita ke lelaki dia. Jauh loh habis semua tanya. Kita tengok lelaki orang kita cerita ke bini. Cerita ke lelaki dia ni dah boleh harang ni dia harang warna bini muda saya yang mesti bangun. Nampak tak? Ni kena tengok, takut fitnah. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa kau pakai baju ada lambang salib? Salib ini kita beli baju bandar ada salib, boleh tak? Boleh. Buang salib tu. Kata ulama yang fatwa mutaakhir ini, kita hapuskan lambang. Kalau jenis getah soyok. Kalau jenis boleh cak. Kalau sayang ke baju lah. Kerana mempromosikan lambang agama lain hukumnya haram. Tak jadi kafir, haram pakai. Tapi ramai orang kita tengok ni budak-budak ni dia beli baju bandar. Salib tu memang dicam tulisan-tulisan tentang gereja. Nama Persatuan Kristian, Persatuan Gereja, tapi dia tak erti Inggeris, dia beli pakai. Baju-baju t-shirt lah, banyak kan t-shirt hitam. Banyaknya Persatuan Gereja. Tapi dia tak erti. Dia tak erti pasal putih. Dia tengok lawa, dia gambar, nampak rare, nampak pakai. Bagi mayan jemaah terus Persatuan Gereja. Faham lagi? Kerana Persatuan Gereja ni ada beribu-ribu jenis dalam dunia ni. Nak kalau baju itu daripada Jepun, daripada Amerika. Banyak persatuan-persatuan macam kita kan. Persatuan Kebajikan surau ni surau ni. Mereka ada persatuan ni gereja ni gereja ni. Banyak kita baju gereja pakai. Pasal apa? Pasal dia pergi sekolah dulu tapi tak tahu lah, tak pandai. Orang suruh masuk kelas jual kambing. Hak rock tu gaji masuk. Hak rock kafe dia jual benda dalam. Agak. Dah. Boleh tak? Dah. Kalau dalam jual Maggi okey. Hak rock tu jual Maggi dalam. Maggi sekelat Nissan. Ada apa masalah jual agak. Apakah hukum isteri ambil duit suami tanpa pengetahuan suami untuk sedekah? Tak boleh. Yang boleh isteri curi duit suami ialah pertama dia minta suami tak bagi, dan yang kedua dia nak beli benda yang penting. Contoh nak beli beras, nak beli gula, melu anak nak minum air, nak bayar elektrik api, bil air, hak penting faham? Susu anak, faham? Beli ikan, hak tu minta dah laki dah boleh curi. Maksud curi itu tidak berdosa. Tapi qada saja. Contoh dia nak beli beras harga 30 riyal beras. Piti ke 100 kena balik 70. Jangan kik lecing. Faham lagi? Betul tak? Tapi orang perang gitulah. Orang yang paling banyak curi piti kita siapa dia? Ini kita lah. Maaf lah dari bini kita, betul tak? Masa kita bujang itu, ada orang curi piti lah duit dalam kocek kita? Ada tak? Ayah hilang. Bila mendikah dah, banyak dah hilang. Dah nampak? Kita pergi ke bandar tengok, mana 70 riyal. Berasa 200 lebih ni. Mana 70 riyal? Rajin dia gitu.
Faham lagi? Tak. Tapi kita fikir, oh, Nathan ni. Faham tak? Maaf lah. Pasal bini kita tu tak? Dia melahirkan anak kita, ngandung ke anak kita dah. Biar dia lah. Cuba lain kali tu kena bubuh sikit-sikit dah lah. Kalau banyak tu susuk dah. Nah, bayi tak kira. Dia tak ada hati perut dia. Dia tak tahu kita nak bayar piti orang. Gitulah. Nah, beli barang perlu dah piti tak ada pergi 100 senyap hari ni 2 tahun lebih. Nah, sedekah kira sedekah bini kita. Tapi jangan curi-curi nak sedekah. Tak boleh. Bayi pakai pamper, dalam pamper ada najis, duduk solat, duduk tayat, akhirnya dia tidur, kepala atas punggung, atas latar, tanggung najis tak? Ni anak kita. Contoh anak panjang, anak ni panjang, dia berdiri jadi panjang ini. Ni pamper dia, ni kepala dia lah. Dalam pamper ni ada najis. Faham? Kita tayat. Okey, bila begini dia mari tidur, punggung duduk atas latar, kepala buat tariba kita. Ukurnya tidak lagi menanggung najis. Yang tak boleh kita berdiri, dia mari pauk kita dan dia akak kaki. Nampak? Dia pauk kita di kaki kita diri, mayang, dia pauk ini dan dia akak kaki, gantung. Dalam paper dia najis, tak boleh. Dikira kita menanggung orang yang menanggung najis. Atau kita duduk tahiyat, dia mari duduk tariba, tak boleh. Bukan batas segera. Taklah ya ruddu faura, tolak dia ke tepi segera. Dia tahu dah ada najis dalam paper, dia duduk tak tahiyat, dia tolak segera. Kita tahu dah tak ada benda pasal baru tukar paper, dia dah kecil lagi, tak payah tolak. Biar dia duduk sampai kita salam. Kerana budak-budak dia suka duduk atas riba ayah dia, mak dia masa tahiyat. Kenapa? Tak boleh nak buat benda. Relax dia. Kalau duduk masa lain kakung benda suci. Lagi. Tapi jangan marah lah kalau anak kita duduk atas riba. Pasal anak kita kan budak-budak, betul tak? Tunjukkan kasih sayang. Nabi bukan duduk atas riba, Nabi sujud duduk atas belakang. Wak kuda terus ni. Wak kuda terus sehingga Nabi pun sujud lama. Kata sahabat, "Bapa tadi sujud lama sangat?" Sahabat dah apa? "Tadi ada budak naik atas belakang di wak kuda main, jadi aku sujud lama. Kalau aku akak kepala derah macam biasa, dia tak dang puas bermain." Nampak lagi? Dalam semayang ra'i budak-budak bermain. Nampak? Jadi kalau anak kita duduk tariba, bertuahlah kita. Cuma kalau ada najis, ulama kata alih. Tak ada najis biar situ. Ada orang marah, anak duduk tariba gini ayah. Nampak tak? Bodohnya ya. Tak marah dia anak mau. Dia lagi budak-budak yang marah budak-budak. Yang kita nak marah bini kita duduk tariba. Kita tayar awal mai duduk tariba, kapok wis suti. Dak reti bahasa panggil. Soalan seterusnya, imam baca Fatihah ada bahagian selalu macam salah. Dia baca bukan ghairi makdu, ghairi makgedu. Dibaca nu, bukan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nu. Bukan ni. Ghairi makgedu. Ghairi makgedu. Mana ada baca gini? Sah ke tak bacaan gini? Harap tu imam kampung sebelum jadi imam lagi betul pada sekali lagi lah. Dia gini, dia kata macam salah. Kalau macam salah, belum tentu salah. Baik, jadi kita ambil lah pandangan ulama biar mutawatir salahnya imam itu. Lebih kurang 5 orang yang ahli tentang Quran dengar bacaan dia. Kita pandai dah panggil 4 orang dengar. Takut kita seorang dengar salah, orang lain dengar betul. Nampak lagi? 5 orang. 5 orang sahih, salah makgidu. Faham lagi? Nampak? Baru kita suruh dia betul. Dia tak ada boleh nak betul kau tu kau imam lah. Dia tak boleh sebab dia ummi, dia tak boleh baca betul. Yang ummi begini tak boleh jadi imam, melainkan makmum dia gitulah ke. Baru boleh. Semua makmum makgidu. Jadi baru boleh. Orang surah ni surah makgidu. Kena surah tu.
Betul ke dalam tahiyat awal jangan sambung Allahumma salli ala Muhammad? Jika sambung kena sujud sahwi. Mujur dia tanya. Tahiyat awal kat mana kita tahiyat? Sampai kepada selawat. Allahumma salli ala Muhammad, naik diri. Tapi kalau tahiyat akhir sunat tambah keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu panggil selawat dalam tasyahud akhir, rukun semayang. Kemudian sunat aba'at pula, wa ala ali Muhammad, itu sunat aba'at. Siapa tak baca waktu sujud sahwi. Itu maksudnya sini salah. Dia kata kalau tahiyat awal kita pergi sebut lebih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pergi sebut juga kena sujud sahwi. Salah. Ulama tak kata lagu tu. Bahkan kalau imam tak bangun lagi, kita habis dah Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh teruskan sampai fil alamin innaka hamidum majid yang dibaca dalam tahiyat akhir. Soalan seterusnya, bolehkah suami mandikan mayat isteri? Dia gini, yang afdal perempuan mandikan perempuan, laki-laki mandikan laki-laki. Faham lagi? Cuma ulama, setengah ulama saja kata harus nak mahram mandikan mahram yang berlainan jantina. Kecing berdiri kena air kecing sikit pada seluar, macam mana nak buat jika nak solat? Jawabnya membawa air tak? Masuk lautan. Bawa air. Dalam hutan ada sungai tak? Ada. Dah apa dah asuh? Tanya nak buat gua ni. Dah kena percikan Naji nak buat gua ni. Nabi tunjuk dah kan? Basuh. Basuh dah wanti seluar-seluar. Sini kena contoh. Ambil air, cucuk. Ni, cucuk. Faham? Cucuk. Yo. Cucuk. Yo. Sah dah. Faham lagi? Takut nak turun sungai, dah masuk hutang takut pula dah. Mudah saja. Kita nak masuk hutang, kita kena bersedia dengan keadaan beribadah. Suami dapat cerai tapi dah ni sama ingin rojok dan melakukan hubungan isteri tanpa merojok pada mahkamah, adakah sah rojok itu? Dalam kitab-kitab fiqh, bila suami sudah melapaskan tanpa dipaksa, aku kembalikan kamu kepada pernikahanku, aku rojok kamu menjadi isteriku, sah. Cuma peraturan negeri hendaklah dilaporkan supaya pihak mahkamah tahu rojok kamu betul atau tidak. Takut jadi perhubungan kamu nanti haram kalau rojok itu tidak sah. Kerana ada orang yang salah perkataan rojok itu tidak sah, tapi mereka hidup berdua. Faham? Jadi tujuan mahkamah syariah itu untuk mengesahkan. Kalau kamu sudah betul lapah rojok, itu sudah sah. Soalan seterusnya, makmum tak wirid macam imam, dia wirid lain dari imam, boleh asalkan betul belaka. Kedua-dua itu wirid yang diajar oleh ulama. Ada apa, jangan mengarut dah lah. Imam subhanallah 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 subhanallah, makmum tak? Makmum la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh, tapi jangan makmum kuat, kerana majlis ini majlis imam. Mu nak kuat, mu buat surah lain pula suti lagi. Nampak? Kerana kata ulama sunat ikut imam, tapi tak wajib ikut. Mu tak mau ikut, mu nak wirid lain zikir lain, perlahan. Ni majlis orang. Kalau kita pandai jadi belaka. Budak-budak laki-laki tak sunat lagi, dia semayang selang-seling laki-laki dewasa, sah. Tak ada masalah. Dia tak kait dengan sunat, dia kait dengan balik atau tidak. Bukan makna dok sunat duduk belakang, tak ada. Budak-budak belum balik duduk belakang, bukan sunat. Kalau duduk belakang dok sunat lagi nyanyi mualah. Umur 48 dah, 3 orang masuk Islam, kena duduk kat duduk cek. Tahu dah, 2 minggu depan nak sunat. Faham lagi? Faham tak? Dia tak kait dengan sunat, dia kait dengan balik. Tapi kalau itu susunan sah saja, laki-laki dewasa depan, belum balik belakang, tiba-tiba yang belum balik pergi masuk kat laki-laki, tak ada masalah. Cuma aturan sah itu afdal dia di belakang. Soalan seterusnya, tanah kepunyaannya walau bagaimanapun dalam geran nama orang lain, hukum ambil hak orang, dia tahu tanah itu bukan kepunyaannya. Dia gini, dalam geran tak mesti tuang dia. Contoh, kita jual dah tanah tu kemarin, tukar nama minggu depan, kita jual kepada mamak, dalam geran nama kita. Okey, sekarang tanah tu milik siapa?
mamak dah, kita jual dah mari. Dalam gerang nama kita, gerang bukan menunjukkan milik tanah. Gerang itu sana hitam putih. Faham lagi? Dah muakat jual beli jual dah, walaupun dah tukar lagi nama, hak mamak, hak pembeli. Jadi ada kematian itu gini kena ingat. Jangan pakai tanaman saja. Kita banyak orang dia nak sengelak, dia nak faham piti, dia pakai tanaman. Masuk mahkamah dunia menang dia. Tapi mahkamah akhirat masuk neraka. Dia tak kira tanaman tu, tak kira jual beli lagi. Soalan seterusnya. Hutang pinjam ambil hutang. Contoh nak pinjam RM1, bayar RM1.5. Nabi kata kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Setiap kita beri hutang ke orang, lepas tu nak bayar, suruh bayar lebih, itulah riba. Yang menarik keuntungan. Faham lagi? Riba. Dah riba ke mana? Tak ada ke mana? Neraka. Isteri saya lari dari rumah tanpa sebab 2 bulan 6 tahun kahwin. Saya tak punya anak. Ada perlu saya bagi nafkah isteri saya kerana dia tinggalkan saya? Tak wajib. Tak wajib beri nafkah. Tapi nak beri tidak salah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana dia nusyus. Mana-mana perempuan keluar rumah macam ni, di dalam laknat. 2 bulan dalam laknat Allah. Nabi kata ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha min bighairi innihi la'anat hal malaikah hatta tarji'. Mana-mana isteri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka sepanjang dia di luar rumah itu, dia dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula. Tapi perempuan ni takut dak laknat. Dulu dia apa laknat dia? Dulu dia apa? Betul tak? Dulu dia apa dia? Kata tak baik masuk neraka. Dia neraka bang. Ada tak gitu? Jangan main. Perempuan jangan main. Lepas tu orang baik-baik ni banyak orang lelaki lah. Dah orang lelaki dia takut benda gitu. Kata kalau ustaz-ustaz dia tak boleh buat gini, haram. Hadis kata masuk neraka Allah. Agak tu ustaz gitu orang lelaki tau. Tapi kalau perempuan yang tengah ngamuk, cerita kata tak boleh awak buat gini, masuk neraka. Ya neraka. Betul tak? Dia takut. Dia takut masa tak mari seh lagi. Masa mari dengar suara kan. Aku ustaz khabar malaikat enggak kita. Dia budak balas lagi. Dah balas ustaz-ustaz pun dia ajar lagi. Tapi bukan hak beranggung-bergadung ni lah, puang hak bangun donak. Keluar koyak sikit bahagian lutut, sah atau tidak semayang? Lutut mutammimul lil aurah, dia menyempurnakan tutup aurat. Hakikatnya bukan aurat. Aurat sebenar baina surah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut. Jadi lutut penyempurnaan. Atas sikit pada lutut nampak batal mayang dengan sepakat ulama mazhab Syafi'i. Jadi sebaik-baiknya biar tak nampak lutut. Kerana perkara itu diragui. Soalan seterusnya. Takbiratul ihram sampai tayat akhir baru perasan ada seluar koyak. Tadi dah. Baik. Jual burger kicau tak basuh telur. Apakah hukum dia? Jual benda najis. Kita makan pula macam mana? Baik. Jual burger. Burger mana ada telur? Ada botol telur dah ni. Ni benjo. Benjo tau. Jual burger, benjo tu lah telur. Telur kapik roti. Telur ni ada najis. Dia dah basuh. Ni penting ni. Mujur dia tanya. Boleh kita share. Baik, ni telur. Ambil telur, nak buat benjo. Bubuh besi bulat tu tau. Dia pun pecah, bubuh dalam besi tu. Jadi bentuk bulat tak? Benjo. Apakah hukumnya? Kita makan benjo itu, apakah hukum penjual burger itu tidak basuh dulu telur? Jawabnya, penjual burger tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan orang yang makan halal. Kerana telur najis itu, najis apa telur? Tai. Biasa duduk kalau ada, biasanya sudah bersih. Kebanyakan telur sudah bersih. Kadang-kadang ada di telur itu tai. Aluh sikit. Sikit tau. Biasanya kalau di telur ayam tu tai ayam ke atau tai kangaroo? Tai ayam tau. Okey, ni tai ayam yang ada sikit. Kita nak buat burger. Kita pun klop pecah gini. Kita bubuh dalam tu telur ke kulit dia? Telur. Masa kita buka tu, telur terus turun ke
atau telur tu naik dulu kat najis dulu. Kek, baru terjun. Terus turun tak? Kena tak di kulit luar? Tak. Itu halal makan. Yang tidak halal di luar kulit ada najis. Telur masuk dalam. Oh, tik ayam ni pun ganyeh. Itu haram. Nampak lagi? Betul tak? Tak tuju orang. Nak betul pasal ramai sangat tak betul. Kemudian tangan tu orang burger tu celup pula dalam telur. Bekas pegang telur tu kan najis tangan. Celup dah telur. Cuma kalau kamu menjual makanan, mu pegang dah tadi, tangan kamu ditarik tu, tak kemungkinan tangan kamu kena najis, mutan najis. Maka lepas pada membuang kulit telur, wajib mu kena bersih tangan. Sebab kat gini nak pegang roti. Faham tak? Dia pun ambil roti pula. Ni telur, ada tahi. Pak kena tahi. Tak apalah, bagian telur, bagian roti. Belah dua lagi. Ni tangan kena tak roti? Mu makan. Situ bukan di telur. Sama macam roti canai. Roti telur dabar telur. Dia pun piung kelepak. Ambil telur, kelepuk, piung, bau. Roti telur tak kena najis. Kulit tangan luar pegang tahi. Buang kulit. Tangan lekat kotor tak? Kotor. Ambil roti. Lipat. Lekat tak di roti? Situ kan. Bila tu? Jika ada najis pada telur. Jika tidak ada najis, ada masalah. Okey? Kena faham. Soalan yang kedua sebelum akhir. Barang kangan kulit seperti kulit buaya, kulit gajah, kulit lembu, langgar lari, boleh ke kulit yang siap diproses? Boleh. Nabi jalan-jalan dengan sahabat, ada kambing mapuh, bakar lah, cokai kaki kata. Nabi kata, apa tak bakar kulit guna, ambil kulit guna. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini dangkai najis, tak ada bakar. Dapat tu. Nabi pun jawab, yang menjadi sandaran ulama, iza dubiral ihabu faqat tahura. Apabila disamak kulit bangkai yang najis ini, maka dia akan menjadi suci. Maka semua jenis bangkai boleh kita gunakan kulit samak dulu dan dia akan jadi suci. Faqat, maka sungguh, bukan gurau-gurau. Faqat, qat masuk, qat ni masuk di PL madi. Tahura tu PL madi. Kalau ada qat depan, terjemah artinya maka sungguhnya telah jadi suci. Semua kulit bangkai boleh disamak melainkan anjing dan babi. Nampak? Tapi yang bangkai, yang tidak bangkai, yang mati disembelih, itu tak payah samak. Contoh gebang, melih lembu banyaklah kulit tak, itu tak payah samak. Basuh je lah, buang lendir apa semua ni. Yang maksudnya yang lembu langgar di lauri mapu tak sembelih, bangkai lah, atau binatang yang jenis tak disembelih, semua boleh. Kulit ular, sawa, anaconda, tidur sela, kulit cicak, kulit apa pun, kulit benda lagi, kulit naga kalau ada, kulit dinosaur, kulit badak sumbu, kulit gajah, boleh samak dan boleh pakai dalam semayang. Yang haram makan. Kulit tu samak untuk pakai saja, jangan makan. Samak buat sate. Nampak? Kulit rimah boleh kan? Habis kulit rimah kalau dekat family orang ada jarang satu-satu ni 40,000 50,000 kalau wallet kecil. Kulit rimah. Pak puang tu wallet tu kan, buka tu 40,000 kulit rimah. Rimah mahal kan? Jadi jalan-jalan lautan tengok rimah mapu bahan di kopi. Nampak? Tamak buat jubah jadi tak imam makan. Baru orang rapat sah. Dak rapat mari habis. Takut ke tak imam? Tak imam terapat. Tengok jubah tu orang bedah dah masuk dalam sah. Soalan yang terakhir.
Cara kita nak bertaubat, berhenti minum arak contoh. Berhenti minum arak, menyesal, takut pada Allah, azam tambah ulangi. Itulah. Kita solat dengan isteri rumah, kita salah rakaat, isteri tegur subhanallah, boleh ke? Seorang wanita aurat dalam solat, doa. Seorang wanita khilaf ulama, ada kata aurat, ada kata tidak aurat. Yang dilarang tu menyanyi-nyanyi tu. Cakap boleh. Nampak lama kalau nak repuan jual mutang, kita nak pergi beli. Berapa sekilo? Aurat. Dari cakap aurat, dah lah jeng nak jual. Bolehlah jual beli. Boleh gini sekilo RM5 pakcik. Ambil 2 kilo lah RM14. Nah, tu lain boleh. Yang tak boleh fala tahdha'na, jangan menyanyi. Faham? Apa kau telefon orang ajak minum, tapi dia suruh orang lain pula bayar, jenis kerikut. Dek, mau ada dah ni, ada berada. Main turun ni, pula usaha ni, naik kedai semua. Kita berlari gitu kong, kita ni bayar. Tapi biarlah kawan-kawan, dosa kira sangat. Mu bayar, mu boleh pahala tau. Dah tu lah panggil dia, dah lah satu kong. Itu tanya kau. Tekoh kita belanja orang sepinggan nasi goreng, pahala bukan kira pinggan. Nabi kata kira suak. Kalau 20 kali suak, satu suak tu nampak Allah akan pelihara. Sehingga disebutlah kita hadis ukhiza fi yaminillah, disimpan pada kanan Allah. Maksud kanan Allah itu disimpan pada satu tempat yang membiak sehingga dia akan menjadi kana amsali kana mislu jabalin azim. Sesuak tadi hak orang makan kita bayar, dia akan jadi di sisi Allah nanti sebesar gunung Uhud. Mana kalau saksi orang sepinggang 20 kali suak, kita akan dapat 20 gunung Uhud pada hari kiamat. Segi yang mu nak marah, dia itu siapa, kawanmu ke musuhmu? Kawan tak? Iyalah. Kan dapat 14,000 sepinggang. Betul tak? Lain dia suruh bayar bel paya sutir. Nampak baru lelah kita 180,000. Nang ya je. Sebut telur ada. Soalan yang terakhir, isteri keluar jemaah pakai lengan pendek, tidak pakai tudung, kita tegur dah dia, buat juga jarang-jarang. Kita suami berdosa dah. Mu tegur dah. Kita tegur dah. Tak dosa lah. Faham lagi? Dah tu dia buat, dia berdosa. Yang kita berdosa ni jika kita suruh atau kita tengok dan kita suka. Itu yang dikatakan kullukum ra'in, Nabi kata, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu menjadi suami contoh, dan kamu ada isteri, kamu akan ditanya. Bukan kamu kena dosa selalu, kamu akan ditanya. Bukan direct dapat dosa. Kamu akan ditanya daripada isteri kamu. Sekian hari bulan dah di bangku peradung, binimu tu baik pakai lengan pendek, jemur kain luar. Orang ramai berderul luar. Nampak? Jadi kita kata kita marah dah, dia gitu baik juga. Bagus, selamat. Kan siasat dulu. Kita suruh dia lengan pendek pasal nampak molek kat lengan pendek kali-kali. Kena. Lagi. Sebab tu kau puang kadang-kadang ke laki dia tutup aurat, ke orang yang buka. Ada tak perangai gila gitu? Contoh jenis pakai tudung, jenis kerah kepala. Laki dia nak pergi kerja, dia turun sama laki dia start motor, dia jalan kaki nak pergi atas depan rumah kapung. Laki dia cung jauh dah, dia pun pak muka jibat pun tak pada baru. Dia cakap atas gerai. Nampak? Ada tak macam itu? Ada. Laki dia balik jauh, laki aku. Jadi dia bertutup aurat dari laki dia. Ada tak macam itu? Jadi gini, orang perempuan dia kena jaga diri, waqarna. Waqarna maksudnya hendaklah kamu duduk dalam kemuliaan. Fi buyutikunna, itu sambunganlah dalam rumah-rumah lebih mulia. Tapi waqarna apa maksudnya? Kamu duduk dalam keadaan mulia. Mulia maksudnya jaga aurat. Mana? Ketika suami kita baik. Kerana apa? Dah kalau suami ada kita buka aurat, sama kok. Cuma biasa dibuat ketika suami tak ada.
Jenis ngopek anak ni. Ngopek terik. Ngopek kan? Ngopek anak ngopek. Posmen lari. Cabut pada anak dengan kopek-kopek. Posmen. Faham lagi? Dah 2 minit mari pula posmen. Faham lagi? Dah. Dia kira dah apa ngopek anak maaf korok. Mana maaf? Mu wajib kena tutup molek. Tak boleh nampak aurat kita. Ngopek dah ngopek luar, ngopek dah rumah. Ada pula maaf. Nah. Dah nak buat mana kerja. Nah, jenis mandi luar. Dia ni kurang dah. Ingat tak? Tahun 90-an tu lah. Selaga luar. Nak. Bau mandi. Bawah. Orang ada lalu kan. Tu lah tu imam lagi mayat lahu sabun luar bini kelepek dia sabun. Tu imam berbong jatuh dah selaga imam. Lagi. Tengok tak dia punya pasal tak. Tu imam mati bini dah. Ini masalah. Jadi kalau kita tengok, kita reda, kita berdosa. Ini kan bini seluar ketat. Tutup aurat, bini seluar ketat. Nampak betul punggung. Itu semua tu suami dia dayus. Kenapa? Suami dia tengok dah dan suami dia benarkan. Maka ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami yang dayus membenarkan isteri mendedahkan aurat seperti itu atau berkayang seksi seperti itu, dia tidak akan masuk syurga. Wallahu alam. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.